Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dapat mengikuti PDPR sejarah tahun 4 pada hari ini dengan tiada gangguan. Okey, baiklah kita teruskan PDPR sejarah tahun 4 dengan tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka, iaitu unit ke-8. Okey, dalam unit ke-8 ni, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka, kita akan belajar 3 subtopik, iaitu yang pertama kita akan belajar mengenai struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, kita akan belajar mengenai menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga, iaitu mengkategorikan peranan Sultan, Bendahara dan Laksmana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Tapi pada hari ini kita akan tumpukan kepada dua subtopik, iaitu yang pertama menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan yang kedua kita akan menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Lagi satu, kita akan bincang pada sesi yang lain. Okey. Objektif pada hari ini ialah pada akhir PDPR, murid dapat yang pertama menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang kedua ialah menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, kita tengok dulu apakah yang dikatakan dengan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Secara umumnya, struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka ni dapat dibahagikan kepada dua golongan. Apa yang dikatakan dua golongan itu? Dua golongan itu ialah golongan yang pertama kita kenali dia sebagai golongan pemerintah. Dan golongan yang kedua kita panggil dia golongan yang diperintah. Okey, ada dua ya, satu memerintah, satu diperintah golongan. Okey, golongan pemerintah, siapa golongan pemerintah? Golongan pemerintah ni ialah sultan dan pembesar. Manakala golongan yang diperintah ialah rakyat dan hamba. Okey, kita tengok dia punya okey, ini dia. Kita tengok dia punya ni hierarki dia. Yang atas sekali sultan, kemudian diikuti dengan pembesar. Okey, sultan dan pembesar ni merupakan golongan pemerintah. Manakala dua di bawah tu ialah rakyat dengan hamba, merupakan golongan yang diperintah ataupun golongan diperintah. Okey, kita tengok satu persatu. Golongan pemerintah. Okey, yang pertama sultan. Sultan ni siapa sultan ni? Sultan ni ialah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Dan sultan juga merupakan simbol kepada perpaduan rakyat. Okey, itu sultan. Kita tengok pula yang kedua. Pembesar. Okey, golongan pemerintah. Siapa pembesar ni? Pembesar ni ialah orang yang dilantik oleh sultan. Kenapa sultan lantik dia?
Tujuan dia untuk membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Itu kita panggil pembesar. 2 di atas golongan pemerintah. Sekarang kita tengok pula golongan diperintah. Okey, rakyat. Siapa rakyat? Rakyat ni ialah orang kebanyakan. Orang kebanyakan tu ialah penduduk. Penduduk mana? Penduduk Melaka. Sebab kita bincang ialah sekarang ni kita bincang mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Maka rakyatnya ialah penduduk Melaka. Dan rakyat juga merupakan pengikut setia kepada Sultan dan pembesar. Itu kita panggil rakyat. Dan satu lagi golongan diperintah ialah, sekarang kita tengok golongan diperintah yang terakhir iaitu hamba. Hamba ni ialah orang suruhan Sultan ataupun orang suruhan pembesar. Bilangan hamba ni melambangkan ketinggian status ataupun kekayaan pemiliknya. Kalaulah Sultan itu ramai hamba, maka Sultan itu dikatakan mempunyai status yang tinggi dan kaya. Begitu juga dengan pembesar. Kalau ada hamba ramai, maka pembesar itu merupakan pembesar yang kaya. Okey, sekarang kita pergi pula subtopik yang kedua, iaitu kenali tokoh terbilang. Apakah yang kita panggil tokoh? Siapakah tokoh? Kalau dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka, tokoh terbilang ni dia memainkan peranan yang penting dalam Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri. Antara tokoh yang terkenal pada ketika itu ialah Parameswara, Tun Perak dan Hang Tuah. Okey. Apa maksud tokoh terbilang? Tokoh terbilang ialah merupakan individu yang dihormati dan disayangi oleh masyarakat. Okey. Tokoh ni mempunyai ciri-ciri. Kita nak tahu dia terbilang macam mana, dia ada ciri-cirinya. Okey, ciri-ciri tokoh terbilang. Ciri yang pertama gigih. Yang atas tu ialah ciri dia. Yang kedua, ciri dia mempertahankan kedudukan negara. Dan ciri yang ketiga, berkorban untuk negara. Kita tengok gigih. Gigih, Parameswara gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey, ciri-ciri gigih ni ada pada Parameswara. Manakala ciri mempertahankan kedudukan negara ni ada ataupun terletak pada Tun Perak. Apabila Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Tun Perak ni merupakan bendahara. Jawatan bendahara samalah dengan jawatan Perdana Menteri. Okey. Dan berkorban untuk negara. Ciri berkorban untuk negara terletak pada Hang Tuah. Hang Tuah mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Okey. Selain daripada itu juga, tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka ni, dia ada Parameswara, ada Sultan Muzaffar Shah, ada Sultan Mansur Shah, ada Sultan Alauddin Riayat Shah dan juga ada Bendahara Tun Perak dan Laksmana Hang Tuah. Mereka ni merupakan tokoh terbilang ketika Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita tengok sumbangan. Apakah sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh ini ketika Kesultanan Melayu Melaka? Yang pertama kita ambil Parameswara. Parameswara merupakan pengasas Melaka, orang yang membuka Melaka. Okey. Sumbangan dia yang pertama mengasaskan Kesultanan Melayu
Melaka. Okey, Parameswara ni pada tahun 1400 dia dari Palembang dah berhijrah sana sini dan akhirnya membuka Melaka. Okey, yang kedua, sumbangan Parameswara ialah memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey, kita tengok pula tokoh yang kedua iaitu Sultan Muzaffar Shah. Sumbangan Sultan Muzaffar Shah yang pertama ialah mengukuhkan Empayar Melaka. Apabila Parameswara dah memajukan Melaka, diteruskan pula oleh Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan Empayar Melaka. Empayar Melaka ni ialah jajahan takluk Melaka. Okey, dan yang kedua, sumbangan Sultan Muzaffar Shah ialah melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Itu adalah sumbangan Sultan Muzaffar Shah. Kita tengok pula apa sumbangan yang dilakukan oleh Sultan Mansur Shah. Yang pertama, meluaskan Empayar Melaka. Kalau Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan empayar, dia meluaskan jajahan takluk dia tu. Dan yang kedua ialah menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Okey. Seterusnya Sultan Alauddin Riayat Shah. Sumbangannya mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri dan menjaga kebajikan rakyat. Okey, kita tengok pula bendahara. Bendahara Tun Perak sumbangannya ialah menguruskan pentadbiran secara sistematik dan menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintah. Dan yang akhir sekali ialah Laksmana Hang Tuah. Okey, Laksmana Hang Tuah sumbangannya ialah memastikan keselamatan perairan Melaka dan menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kalau nak melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, maka Hang Tuah lah yang akan pergi. Okey, saya rasa untuk hari ini sampai setakat itu sahaja. Tapi tidak ada latihan, cuma saya nak awak salin nota. Awak buka buku teks pada muka surat 106, awak lukis gambar segitiga tu. Golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey, itu tugasan yang pertama. Awak muka surat 106 dan muka surat 107. 106 awak lukis struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang 3 segi tu. Dan 107 awak tulis dalam buku nota sejarah Sultan, Pembesar, Rakyat dan Hamba. Yang bawah tu tak payah. Okey. Itu saja untuk kali ini. Nanti kita akan sambung lagi sambungan subtopik yang terakhir pada minggu seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga Allah memberkati segala usaha dan kerja buat kita serta mempermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Semoga kita semua dijauhi daripada wabak COVID-19. Assalamualaikum dan jumpa lagi.